Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Yang berbahagia pengurusi majlis, yang berbahagia Tan Sri Abdullah Ahmad, yang berbahagia Tan Sri Muhammad Yaakob, yang berbahagia Tan Sri Husin Ahmad, yang berbahagia, yang berhormat Datuk-datuk, datin-datin, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ucap berbanyak terima kasih kepada terima kasih. Saya ucap terima kasih kepada badan yang baru ditubuh ini kerana sudi menghulur lehernya untuk mengadakan juga majlis yang telah dibatalkan oleh pihak Mubarak. Saya telah terima jemputan daripada Mubarak ni dah lama. Dan semasa saya berada di Eropah, saya diberitahu bahawa Mubarak menarik balik jemputan ini kerana arahan. Saya dapati bahawa satu panggilan telefon telah sampai daripada Perth, Australia, supaya Mubarak ini tidak menganjurkan majlis ini. Tapi ini bukan saja Mubarak. 5 lagi majlis yang mana saya telah dijemput telah dibatalkan ataupun jemputan itu ditarik balik. Termasuk jemputan daripada pelatih-pelatih daripada luar negeri yang datang untuk dilatih dalam bidang pentadbiran dan diplomatik. Mereka juga diarah supaya dibatalkan jemputan mereka kepada saya. Semasa saya memberi ucapan di Kuala Lumpur baru-baru ini, saya dikecam hebat kerana kononnya bersekongkol dengan Parti PAS dan pemimpin-pemimpin Parti PAS. Dan ini adalah sesuatu yang menunjuk bahawa saya tidak lagi setia kepada UMNO. Dan gambar yang ditunjuk dalam rakaman mereka hanya setakat saya berbual ataupun berjumpa bersalam-salaman dengan pemimpin PAS. Bahawa saya juga bersalam dengan 1000 orang lain, itu tak ditunjuk sama sekali. Kalau saya berucap dalam majlis itu, sebabnya ialah kerana saya tidak dibenar bercakap dengan orang UMNO. Saya ahli UMNO, biasa pun jadi presiden UMNO lama juga, dekat 20 tahun. Tiba-tiba saya tidak dibenar bercakap dengan orang UMNO. Sebab itulah saya terpaksa bercakap dalam majlis yang dianjurkan oleh badan-badan bukan kerajaan. Bukan pilihan saya, kerana saya nampaknya seolah-olah ada usaha untuk menutup mulut saya. Tidak membenarkan saya membuat soalan pun. Bukan saja berucap, buat soalan pun tak boleh buat. Mereka memperingati saya bahawa saya sudah pincin. Jadi orang pincin tak boleh cakap lah. Saya tak tahulah. Memanglah saya janji setelah saya letak jawatan, saya tak akan ganggu kerajaan. Bahkan saya akan sokong kerajaan
akan berkempen untuk memberi kemenangan kepada parti UMNO dan parti kerajaan. Tetapi saya dapati saya dianggap sebagai musuh. Selepas saya letak jawatan, saya dianggap sebagai musuh. Tidak ada lagi kawan-kawan saya dalam kabinet yang sanggup bertemu dengan saya. Mereka memberitahu bahawa kalau bertemu dengan saya, mereka akan masuk dalam blacklist, senarai hitam. Ini kawan saya, bersama dengan saya setengah-setengah itu sampai 20 tahun dalam kabinet. Apa salahnya kalau kita ada perjumpaan kadang-kadang? Bukanlah nak cakap politik sangat, kita nak cakap lah perkara-perkara yang lain. Kita kawan, duduk dalam satu bilik, bercakap di keliling satu meja 20 tahun, tiba-tiba putus langsung hubungan. Tak cukup dengan itu, mereka bukan saja membatalkan projek-projek yang saya mulakan semasa saya menjadi Perdana Menteri, tetapi mereka mencemuh saya. Kononnya saya habiskan duit kerajaan sampai bankrupt kerajaan, tak ada projek lagi dah. Ini tak benar. Saya tahu kerajaan ada duit, kerana sebelum saya letak jawatan, saya tentukan 4 perkara. Yang pertamanya, saya tentukan keadaan dalam negara ini adalah stabil, tidak ada rusuhan kaum dan sebagainya. Yang keduanya, saya tentukan bahawa ekonomi negara sudah dipulihkan. Yang ketiga, saya tentukan kedudukan kewangan negara adalah baik. Yang keempat, saya tentukan bahawa UMNO sudah kembali bersatu padu selepas masalah kita pada tahun 1999, yang mana ramai yang berasa tak senang hati dengan UMNO sehingga tak nak sokong UMNO. Tapi selepas itu, setelah dipulih semula UMNO ini, barulah saya terangkan saya akan letak jawatan pada tahun 2002. Saya sebenarnya rancang untuk letak jawatan pada tahun 1998, tapi kerana masalah-masalah tertentu pada tahun 1998 saya tidak dapat lepas. Kerana kegawatan ekonomi sedang melanda negara kita, dan saya dapati kawan saya yang ditugaskan untuk memulih ekonomi tak tahu apa nak buat. Sebab itu saya tunggulah, saya betulkan ekonomi. Jadi saya tidak ada niat untuk nak kembali jadi Perdana Menteri. Dah cukuplah 22 tahun. Orang bernaik bosan lah tengok. Okey. Jadi saya tak faham kenapa orang yang saya pilih untuk mengganti saya membenar kecaman demi kecaman terhadap saya, kononnya saya sudah habiskan wang negara. Saya tahan hati, saya tak kata apa selama 2 tahun kerana saya janji tak akan ganggu kerajaan. Sebab itu saya tak kata apa.